Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali ya. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana ya ekosistem hutan hujan tropika terganggu atau bagaimana ekosistem daratan terganggu. Ya, sebab dalam sukatan pelajaran ekosistem daratan merujuk kepada ekosistem hutan hujan tropika ya. Jadi bagaimana ekosistem ini terganggu? Apa yang terganggu? Apabila kita menjelaskan mengenai gangguan ekosistem hutan hujan tropika, maka kita mesti mengaitkan apakah yang terganggu, ya? Apa yang menyebabkan? Apakah dalam huraian kita gangguan itu, ya? Okey, sebenarnya anak-anak sekalian, gambar itu merujuk kepada yang pertama ialah habitat, ya. Gangguan terhadap habitat. Okey, bermaksud kalau anak-anak nak jelaskan mengenai aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan ekosistem daratan, maka kaitkan dengan gangguan ke atas habitat atau gangguan ke atas rantaian makanan. Gangguan ke atas rantaian makanan dan gangguan ke atas kepelbagaian spesies. Okey, ini yang dikatakan ekosistem hutan hujan tropika terganggu, ya. Ganggu dari segi habitat, ganggu dari segi rantaian makanan, ganggu dari segi kepupusan atau kepelbagaian spesies. Bermaksud anak-anak mesti mengaitkan setiap aktiviti faktor ini dengan gangguan, ya. Seterusnya cikgu tengok ya, gangguan ini meliputi ataupun faktor yang menyebabkan gangguan ini ada dua faktor, ya. Sama ada faktor semula jadi ataupun faktor manusia. Cikgu akan jelaskan yang semula jadi apa faktor manusia dahulu. Okey. Jadi manusia telah melakukan pelbagai aktiviti ya, yang menyebabkan ekosistem hutan hujan ini terganggu. Ya, ganggu dari segi apa ya anak-anak? Yang tadi, gangguan dari segi habitat, gangguan dari segi rantaian makanan, gangguan dari segi kepelbagaian spesies. Ya. Tengok yang pertama ialah aktiviti pembalakan. Ya, aktiviti pembalakan atau aktiviti penyahutanan untuk mendapatkan hasil balak atau aktiviti penyahutanan untuk melakukan pelbagai aktiviti yang lain, contohnya pertempatan dan sebagainya. Jadi, aktiviti pembalakan untuk mendapatkan hasil kayu balak ini telah menyebabkan gangguan ya terhadap apa ya? Yang tadi, gangguan terhadap habitat. Habitat siapa? Habitat flora dan fauna. Gangguan ke atas apa lagi? Rantaian makanan. Sebab bila pokok ditebang, pengeluar sudah tidak ada, maka gangguan rantaian makanan. Kalau pengeluar tidak ada, pengguna primer tidak ada, pengguna sekunder pun terganggu. Dan seterusnya ialah gangguan terhadap kepelbagaian spesies. Sudah tidak ada pokok-pokok lagi, pokok cengar meranti ataupun pokok-pokok yang lain yang terdapat dalam hutan. Contohnya ialah periuk kera, ya, Rafflesia akan musnah, binatang akan pupus. Itu maksud dia bagaimana aktiviti ini memberi ataupun mengganggu ekosistem hutan tropika. Itu yang pertama, iaitu pembalakan. Yang kedua ialah aktiviti pertanian, sama ada untuk penyediaan tapak, untuk pembajakan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan gangguan ke atas mana? Ya, sama yang tadi. Gangguan ke atas habitat, gangguan ke atas rantaian makanan, gangguan ke atas spesies. Jadi huraian anak-anak mesti menjurus ke arah gangguan tersebut ya. Kita ambil lagi aktivitinya ialah aktiviti pembinaan empangan. Yang mana hutan ditebang, dibina empangan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Apa yang terganggu? Ya, dah bijak ya. Gangguan ke atas habitat, flora dan fauna, spesies dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah aktiviti pembinaan infrastruktur. Juga gangguannya dah tahu pun ya, iaitu kesan ke atas habitat, rantaian makanan ya, spesies ya, dan juga aktiviti
perlombongan. Jadi cikgu harap anak-anak faham bagaimana kita nak menjelaskan gangguan ini disebabkan oleh aktiviti manusia ini, ya. Boleh bincang dengan cikgu, ya. Okey, seterusnya ialah cikgu masuk kepada faktor, ya, faktor semula. Jadi cikgu ambil dua saja contoh faktor semula jadi, iaitu kebakaran hutan secara semula jadi disebabkan oleh fenomena El Nino, kemarau, pemanasan global menyebabkan hutan terbakar. Contohnya di Sumatera ataupun di Australia, itu contoh, ya. Jadi apa gangguannya? Tentu saja gangguan ke atas habitat, gangguan ke atas spesies flora dan fauna, gangguan ke atas rantaian makanan. Okey, sama huraian dia, ya. Dan juga berlakunya letusan gunung berapi. Ini juga gangguan disebabkan oleh faktor semula. Jadi gangguan pun sama ke atas yang tadi. Yang lain-lain contohnya ialah kemarau. Itu juga contoh, ya, banjir dan sebagainya. Anak-anak boleh berbincang dengan cikgu, ya. Bagaimana faktor semula jadi ini memberi gangguan ke atas 3 tadi, ya. Habitat, rantaian makanan dan juga spesies, ya. Dan bukan saja itu kesan, ya. Kita cikgu nak tunjukkan kesan daripada kemusnahan hutan ini, ya. Kalau tadi gangguan ke atas 3, seterusnya cikgu akan jelaskan bagaimana penyahutanan ataupun kemusnahan ekosistem hutan hujan tropika ini memberi kesan kepada manusia dan alam sekitar fizikal. Okey, ya, ini ialah kesan, ya, kesan kemusnahan hutan, ya, kesan kemusnahan hutan terhadap apa? Terhadap alam sekitar fizikal. Ya, kesan kemusnahan hutan terhadap alam sekitar fizikal. Cikgu percaya anak-anak dah tahu alam sekitar fizikal itu apa, ya. Betul. Atmosfera, litosfera, biosfera dan hidrosfera. Okey, kesannya ialah, cikgu ambil, ya. Contoh yang pertama ialah dah tahu dah, keputusan flora dan fauna, ya. Apabila berlaku kemusnahan hutan, kesannya ialah ke atas biosfera ialah kemusnahan flora dan fauna. Keputusan flora dan fauna. Ada yang bermigrasi, ada yang mati. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah kekurangan oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Ini kesan ke atas atmosfera. Sebab apa, ya, kekurangan oksigen? Sebab pokok tidak lagi menjalankan proses fotosintesis. Karbon jadi pekat, oksigen tak dibebaskan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah ke atas hidrologi, iaitu gangguan kitaran hidrologi. Ya, resapan menjadi rendah tetapi larian air permukaan menjadi tinggi. Sebab apa, ya? Sebab pokok tiada, akar tiada yang boleh menghalang larian air, ataupun silara tidak boleh menjalankan pintasan, maka resapan menjadi rendah, larian air permukaan tinggi, akhirnya akan menjejaskan kitaran hidrologi. Seterusnya anak-anak sekalian, yang ni yang paling senang, ya, iaitu berlakunya peningkatan proses geomorfologi. Apa dia geomorfologi? Lulu hawa, hakisan, pengangkutan, pemendapan dan juga gerakan jisim. Okey, kalaulah soalan tanya kesan kemusnahan ekosistem ke atas geomorfologi, maka itulah jawapannya, ya, anak-anak sekalian. Okey, seterusnya ialah kesan ke atas angin, ya, ekosistem atmosfera, iaitu angin akan bertiup dengan lebih kencang. Kenapa, ya, anak-anak sekalian? Ya, bila pokok tiada, maka daya geseran dengan pokok berkurangan. Maka angin akan bertiup kencang. Ya, angin akan bertiup kencang. Dan ketiadaan pokok juga akan mewujudkan sistem tekanan udara tinggi dan sistem tekanan udara rendah. Tapi kalau tiada pokok, maka di situ akan terbentuknya tekanan udara rendah. Okey,
maka akan berlakulah tiupan angin. Okey, seterusnya ialah kelembapan udara menjadi rendah. Kenapa anak-anak sekalian? Betul, sejak peluhan berkurangan, maka kelembapan udara menjadi rendah. Okey. Kita berkait dengan bila kelembapan udara rendah, tekanan udara menjadi apa? Boleh jawab, itu soalan bonus ya. Apa kesan dia? Okey, seterusnya ialah peningkatan suhu setempat ya. Di mana? Di kawasan kemusnahan hutan tadi. Di kawasan kita tebang pokok, maka berlakulah peningkatan suhu pada skala mikro, iaitu setempat ya, pada di kawasan tersebut yang mengalami kemusnahan hutan, berlaku peningkatan suhu. Dan seterusnya yang terakhir ialah akan terganggunya kita nutrien ya, akan terganggunya kita nutrien. Ini antara kesan kemusnahan hutan hujan terhadap ataupun kemusnahan ekosistem daratan terhadap alam sekitar fizikal. Okey, seterusnya cikgu masuk kepada kesan ke atas alam sekitar manusia. Okey, yang pertama ya. Okey, yang pertama kesan ke atas alam sekitar manusia ialah kekurangan sumber makanan, terutama sekali bagi penduduk pribumi iaitu orang asli, yang mana sumber makanan mereka daripada hasil hutan. Jadi ini akan mencecaskan sumber makanan buat orang-orang asli ya. Seterusnya ialah kekurangan sumber kayu balak untuk generasi yang akan datang ya, jika berlaku kemusnahan pada masa kini ya. Seterusnya ialah kemerosotan kesuburan tanah ya, kemerosotan kesuburan tanah. Bila hutan musnah, larian air permukaan tinggi, maka bahagian atas tanah akan tidak subur ya, tidak subur sebab telah dibawa oleh larian air permukaan. Maka aktiviti pertanian terutama sekali di kawasan tanah tinggi akan terganggu ya. Dan seterusnya ialah anak-anak sekalian, mengurangkan bekalan oksigen dan menambahkan karbon. Sedangkan faktor ini ataupun kesan ini sama dengan kesan alam sekitar fizikal. Tetapi di sini ialah merujuk kepada bila berlakunya peningkatan karbon dioksida, suhu akan meningkat. Ini akan menyebabkan keselesaan penduduk ataupun manusia akan terjejas ya. Dan seterusnya ialah menjejaskan bekalan air. Kenapa anak-anak sekalian? Okey, sebabkan oleh pokok tiada, okey, maka larian air permukaan tinggi, resapan menjadi kurang, bekalan air bawah tanah berkurangan, maka seterusnya kesan akhir ialah menjejaskan bekalan air kepada manusia. Ini antara contoh anak-anak sekalian ya. Contoh aktiviti atau kesan kemusnahan ekosistem ini kepada alam sekitar manusia ya. Dan seterusnya ialah cikgu masuk kepada langkah pemeliharaan dan pemeliharaan ya. Okey, langkah pemeliharaan dan pemeliharaan untuk memastikan ekosistem hutan hujan ini berkekalan ya. Yang pertama ialah melalui dasar perhutanan negara. Dasar perhutanan negara. Yang mana melalui dasar ini ada peruntukan ya, memperuntukkan denda sebanyak RM50,000 atau 2 tahun penjara bagi mereka yang memburu dan menceroboh kawasan hutan simpan kekal, atau mengenakan kedua-duanya sekali iaitu denda dan penjara. Seterusnya ialah anak-anak sekalian ialah mewartakan hutan simpan kekal. Contohnya Taman Negara Pahang, Taman Negara Endau Romping, Taman Negara Bako, Taman Negara Royal Bloom yang mana diisytiharkan di bawah UNESCO untuk Taman Negara Royal Bloom, dan banyak lagi taman negara ya anak-anak sekalian. Cikgu hanya bagi beberapa contoh.
Okey, seterusnya ialah melakukan penebangan terpilih. Apa maksud penebangan terpilih ni anak-anak sekalian? Betul ya, memilih pokok yang benar-benar sesuai untuk ditebang. Contohnya yang mempunyai ukur lilik 45 hingga 50 cm dan berusia 30 tahun. Kalau di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak ialah berusia 25 tahun. Ya, supaya hutan-hutan muda, pokok-pokok muda ini dapat membiak dengan lebih baik ya. Okey, seterusnya ialah mengadakan R&D di bawah FRIM ataupun universiti seperti Universiti Pertanian Malaysia, melakukan penyelidikan untuk pemilihan spesies, bekalan stok dan kawalan penyakit bagi hutan ya. Yang seterusnya anak-anak sekalian ialah mengadakan ataupun menjalankan aktiviti penebangan secara berpusing ya. Bermaksud apabila sampai satu pusingan, hutan yang awal ditebang tadi telah pun subur ya, telah pun tumbuh dengan baik ya, tidak merosakkan tumbuhan-tumbuhan yang muda ya. Okey, ini ialah penebangan berpusing, memberi peluang kepada kawasan awal ditebang tumbuh ya dan membesar. Okey, seterusnya ialah yang paling mudah ialah kempen. Contoh kempen ialah Cintai Hutan Kita, Hari Alam Sekitar Sedunia, itu contoh kempen. Anak-anak boleh masukkan ya. Apabila soalan bertanyakan mengenai kempen, anak-anak kena masukkan contoh kempen yang telah dijalankan ya. Okey, dan seterusnya ialah langkah pemuliharaan ya, langkah pemuliharaan. Okey, apakah langkah pemuliharaan ya anak-anak sekalian? Ya, rawatan silvikultur ya, rawatan silvikultur iaitu pemulihan hutan, penjagaan hutan, penjagaan tumbuh seran, penggantian dirian tuling. Ini antara aktiviti-aktiviti dalam rawatan silvikultur. Okey, seterusnya ialah penanaman semula bagi kawasan-kawasan yang telah ditebang ya. Tidaklah tanah itu gondol ya. Kalau kita tebang tanpa tanam, maka kawasan tersebut akan menjadi gondol. Jadi langkah pemeliharaannya ialah penanaman semula dengan baka pokok yang lebih cepat matang ya. Okey, contohnya ialah dalam R&D telah mencari baka spesies yang baru yang bermutu dan cepat matang. Contohnya seperti sentan dan sesenduk ya. Ini contoh ya bagaimana penanaman semula untuk menggantikan tumbuhan asal yang kita tebang dengan tumbuhan baru yang lebih bermutu dan cepat matang ya. Dan seterusnya ialah mengadakan ladang hutan ya. Mengadakan ladang hutan. Okey, jadi itu antara langkah pemeliharaan dan pemuliharaan. Anak-anak boleh berbincang dengan cikgu ya untuk menambahkan lagi langkah-langkah ya. Ini antara contoh yang cikgu masukkan dalam video cikgu ya. Jadi cikgu harap huraian cikgu ataupun video cikgu ini bermanfaat untuk semua ya. Okey, bye comel-comel.